Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Tiga Surat akan membentangkan sedikit sebanyak mengenai cara pembahagian harta pusaka menggunakan kaedah rod ataupun kaedah pulangan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang, iaitu yang pertama Siti Aisyah binti Khalil, dan yang kedua saya sendiri iaitu Muhammad Syahmi bin Masri, dan yang ketiga iaitu Siti Zulaika binti Ahmad Zubir, yang keempat Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Rafi, dan yang kelima Nurin Aqilah binti Anwar, yang keenam Muhammad Syakir Fahmi bin Muhammad Nazmi, yang ketujuh Amir Al-Akmal bin Razman, dan yang ke-8 iaitu Muhammad Danish bin Nazin. Okay, jadi kita akan pergi kepada yang pertama, seperti biasa. Yang pertama iaitu bahasa. Menurut bahasa, rod ini ia mempunyai banyak maksud ataupun banyak makna. Antaranya ialah kembali, berpaling, tidak diterima ataupun nafi. Yang seterusnya ialah istilah iaitu mengurangkan jumlah bahagian aun dalam pusaka, sekaligus menambah bahagian pewaris dalam pusaka, yakni pemulangan harta pusaka tersebut. Okay, seperti yang kita tahu, rod itu ialah kembalikan ataupun berpaling, nafi dan sebagainya. Jadi dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-64, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala dzalika ma kunna nabghi fartadan ala atharihima qasasan, yang bermaksud Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dalam sebuah doa juga disebutkan Allahumma radda kaidahum anni, iaitu yang bermaksud ya Allah, palingkanlah atau halaulah tipu daya mereka terhadapku. Adapun rod ini menurut istilah ulama ilmu faraid, iaitu berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya atau lebihan jumlah bahagian ashabul furu'. Sebagai contoh, dalam satu keadaan dalam pembahagian hak waris, para ashabul furu' telah menerima haknya masing-masing. Maknanya ashabul furu' ni telah menerima bahagian harta pusaka mereka masing-masing. Akan tetapi ternyata harta warisan itu masih lagi tersisa atau kita sebutkan sebagai baki. Jadi disebabkan tidak ada kerabat lain sebagai asabah penerima harta pusaka, maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada para ashabul furu' sesuai dengan bahagian mereka masing-masing. Maknanya lebihan baki daripada pembahagian harta yang pertama dibahagikan semula atau dibahagikan semula menggunakan kaedah rod dan diberikan kepada ashabul furu'. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada hukum rod menurut syarak yang akan dibentangkan oleh pembentang yang seterusnya. Nama saya Nurin Aqilah binti Anwar. Nama metrik di 21313127. Seterusnya kita pergi kepada hukum rod menurut syarak. Hukum rod menurut syarak iaitu Baitul Mal lebih diutamakan untuk menerima baki pusaka berbanding ashabul furu', iaitu waris fardu ataupun zawi arham, iaitu waris dari waris fardu ataupun asabah. Jadi para ulama menyetujui bahawa Baitul Mal sebagai pewaris dan meletakkan Baitul Mal selepas penerima secara fardu ataupun zawi arham. Sekiranya tiada penerima secara fardu ataupun zawi arham, harta tersebut akan menjadi hak milik Baitul Mal. Persoalannya, bilakah kaedah rod ini diamalkan apabila Baitul Mal tidak ditadbir dengan baik? Menurut ulama masa kini, Baitul Mal tidak ditadbir dengan baik. Jadi, sekiranya Baitul Mal tidak ditadbir dengan baik, harta tersebut akan diwarisi oleh penerima secara fardu. Tapi sekiranya penerima secara fardu telah meninggal, harta tersebut akan diwarisi oleh zawi arham, iaitu waris dari waris fardu ataupun asabah. Jadi, bilakah kaedah rod ini akan diamalkan dengan lebih baik? Sekiranya menurut para ulama, sekiranya turun Nabi Isa AS. Sekian, terima kasih. Nama Muhammad Danish bin Nazlim, nombor metrik D20313104. Okey, baik, berkaitan dalil pensyariatan.
Hukum rad berdasarkan kepada konsep keutamaan yang terdapat dalam dalil yang menjelaskan hak antara zawi al-arham. Ini di dalam surah Al-Anfal ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yakni yang bermaksud dalam pada itu orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain. Menurut hukum kitabullah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Baik. Berdasarkan kaedah ini juga suami atau isteri tidak boleh menerima rad kerana mereka bukan dari kerabat pasangan pasangan. Dalil lain yang menyokong kaedah rad adalah dari hadis Sa'ad bin Abu Waqqas ketika beliau ingin mewariskan hartanya 2/3, lalu Nabi menolak dan menghadkannya kepada 1/3 sahaja. Baginda bersabda, jika engkau meninggalkan waris kamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan telarat, meminta-minta daripada orang ramai. Baik. Hadis ini menerangkan hak zawi al-arham mewarisi harta, namun ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an hanya mempunyai seorang anak perempuan, dan saham anak perempuan itu adalah 1/2 pada asalnya. Ini menunjukkan anak perempuannya boleh mendapat lebih dari haknya, dan ini hanya boleh dilakukan melalui kaedah rad. Jika ada lebihan harta yang diutamakan adalah ashabul furu', yakni waris fardu. Namun jika tiada lagi waris fardu, maka zawi al-arham berhak mewarisi harta tersebut. Okey, kita masuk kepada syarat. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya Siti Zulaika binti Ahmad Zubir, nombor matrik D2111331. Okey, kita pergi kepada syarat, iaitu rad ni takkan terjadi dalam suatu keadaan kecuali bila terwujudnya 3 syarat. Iaitu syarat pertama adalah wujud penerimaan secara fardu, iaitu ashabul al-furud sebagai warisi mati dan tak termasuk suami isteri. Sebab apa? Sebab mereka tu tak ada pertalian darah antara mereka tersebut. Seterusnya, syarat rad yang kedua pula, masih ada baki harta selepas dibahagikan pada waris fardu. Seterusnya, syarat ketiga pula, tak ada asabah, iaitu di kalangan pewaris lah. Sebab asabah ni berhak menerima semua harta apabila bersendirian, ataupun ambil semua baki selepas penerimaan tu secara fardu. Secara fardu yang telah mengambil bahagian masing-masing. Jadi, rad ni tak boleh berlaku dengan adanya kewujudan asabah ni. Jadi, bila dalam pembahagian waris ni tak ada ketiga-tiga syarat ni, maka kes rad ni tak akan terjadi. Nama saya Amir Akmal Biruzman, nombor matrik D2031282. Seterusnya kita pergi kepada kaedah rad. Dalam kaedah ni kita boleh bincangkan dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama, tiada suami atau isteri. Okey, dalam keadaan ni kita andaikan bahawa si mati ni cuma meninggalkan seorang anak perempuan. Maksudnya pewaris dia hanya satu orang saja. Jadi pewaris tersebut akan dapat semua harta secara fardu dan juga secara rad. Maksudnya dia dapat semua harta lah yang ditinggalkan oleh si mati. Seterusnya, terdapat suami atau isteri serta penerima secara fardu. Dalam keadaan ni, saya bagi contoh, si mati tu suami, dia meninggalkan si isteri dengan seorang anak perempuan. Mana kata si isteri ni akan dapat 1/8 dan anak perempuan tersebut akan dapat 1/2 secara fardu. Jadi, makna kata jumlah yang akan dapat secara fardu ibu ialah 1, dan oleh anak perempuan tersebut akan mendapat 4. Jadi, secara tidak langsung akan ada harta lebihan. Baki tersebut ialah 3.
baki tersebut akan diberikan kepada anak perempuan tersebut secara right. Mana kata anak perempuan tersebut akan dapat 7 jumlahnya semua, campur dengan yang dia dapat dalam fardu 4, dan secara baki dalam secara right lah. Itu dah, sudah. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Rofi. Nombor matrik D21113629. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan sambung pembentangan pembentangan tajuk rod yang seterusnya ialah contoh rod. Okey, sekarang kita pergi pada contoh keadaan yang pertama. Si mati meninggalkan 5 orang anak perempuan. Angka pembahaginya adalah menurut jumlah bilangan mereka 5 dan bahagikan secara saksama. Jika pewaris terdiri dari pelbagai taraf, misalnya si mati meninggalkan ibu, saudara si ibu sebapa perempuan, 2 saudara sebapa perempuan. Okey, dekat sini saya akan tunjuk dia punya gambar rajah dia. Okey, gambar rajah dia. Yang pertama ialah angka pembawah adalah terangkum ataupun tadahul. Dan yang kedua ialah aul berkurang supaya harta boleh dibahagi secara fardu, dan rod supaya lebihan harta dibahagi serta merta kepada kelima-lima waris. Maksudnya kat sini yang seperti mana kita tahu, rod ni ialah ia mempunyai banyak maksud dia, iaitu kembali, berpaling, tidak terima ataupun nafi. Ataupun dari segi istilah dia, apa yang kita tahu ialah mengurangkan jumlah bahagian aul dalam pusaka sekaligus menambah bahagian pewaris dalam pusaka ataupun pemulangan pusaka. Okey, itu saja saya punya pembentangan saja. Sekarang saya akan meneruskan pada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Nama saya Siti Aisyah binti Khalil, nombor matrik D21113628. Jadi kita pergi kepada contoh keadaan yang kedua, di mana keadaan pertama tadi tak ada suami isteri bersama waris fardu, dan keadaan kedua ni ada suami isteri bersama dengan waris fardu. Kita tengok contoh pertama, jika penerima secara fardu hanya seorang je, di mana si mati meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan. Jadi isteri akan dapat 1 daripada 8 bahagian dan anak akan dapat 1/2. Jadi isteri dapat 1/8 sebab apa? Sebab ada anak. Okey, jadi kita ambil angka pembawa isteri iaitu 8, kita letak sebagai asal masalah. Jadi isteri akan dapat 1 bahagian dan anak akan dapat 4 bahagian. Jadi kita ada baki 3, betul. 3 tu akan dibahagikan secara rod semuanya kepada anak. Jadi anak akan dapat 4 secara fardu dan 3 secara rod. Jadi contoh kedua kita tengok, jika penerima secara fardu lebih daripada seorang tetapi berada dalam satu taraf. Okey, kita tengok jika si mati meninggalkan suami dan 3 orang anak perempuan. Jadi sama tarafkan semua. Lepas tu suami akan dapat 1/4 dan anak perempuan akan dapat 2/3 sebab mereka lebih daripada seorang anak perempuan. Jadi kita tak perlu nak 4 darab 3, 12, tak perlu. Kita terus ambil angka pembawah suami, letak kepada asal masalah. Jadi suami akan dapat 1 daripada 4 bahagian dan lebih 3 bahagian tu terus dibahagi kepada anak perempuan secara fardu dan secara rod. Jadi masing-masing akan dapat 1 bahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syakir Fahmi bin Muhammad Zaini. Nombor matrik D20313030. Baik, yang ketiga, penerima secara fardu pelbagai taraf. Jika si mati meninggalkan isteri, ibu dan 2 saudara si ibu lelaki, maka isteri akan mendapatkan 1, iaitu 1/4 lah. Dan ibu 1/6, iaitu dan hanya mendapatkan 1. Dan 2 si ibu dan 2 saudara si ibu lelaki 1/3, jadi akan mendapatkan 2. Baki 3 bahagian dibahagi untuk ibu 1 bahagian dan 2 bahagian untuk saudara si ibu lelaki, dengan masing-masing menerima 1 bahagian. Dan 4 itu merujuk kepada angka pembahagi yang dibetulkan menurut angka pembawah suami atau isteri.